Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok pendidikan kesihatan unit 1 PIAS kekeluargaan. Okey, untuk tajuk kekeluargaan kali ini, kita akan belajar mengenai sumbang mahram, mendapur sumbang mahram. Okey, sumbang mahram ialah sejenis penganiayaan seksual yang mendatangkan kesan buruk terhadap kesihatan fizikal, mental dan sosial. Mengikut Kamus Dewan, sumbang mahram ialah perlakuan zina yang berlaku antara dua orang anggota terdekat dalam sesebuah keluarga. Contoh, abang dengan adik, ayah dengan anak perempuan, mak dengan abang, kakak dengan adik, kakak dengan abang. Okey, ikut hukum syarak Akta A585, sumbang mahram bererti persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang dilarang berkahwin bersama. Okey, dekat Malaysia ni ada Akta 792 iaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Ini adalah akta terkini yang dikuatkuasakan untuk melindungi kanak-kanak yang menjadi mangsa sumbang mahram. Kalau berlaku sumbang mahram, apa hukuman dia? Okey, ikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan, barang siapa yang melakukan sumbang mahram hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak kurang dari 6 tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan hendaklah juga dikenakan sebatan. Kalau ikut Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah, mana-mana orang yang melakukan perbuatan sumbang mahram adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tak lebih dari RM5,000 atau dipenjara tempoh tidak lebih 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Ada yang dia terima semua hukuman, ada yang dia terima satu ataupun dua hukuman, ada yang diterima hanya satu hukuman sahaja. Okay, pelakuan sumbang mahram ni, macam tadi saya kata sebelum ni, melibatkan individu yang mempunyai hubungan keluarga. Ibu, bapa, datuk, anak, adik-beradik serta saudara rapat. Boleh juga berlaku ibu saudara dengan anak saudara, datuk dengan cucu dan sebagainya lah. Okay, macam mana perbuatan sumbang mahram ini berlaku? Dia berlaku dengan dua cara iaitu fizikal dan bukan fizikal. Secara fizikal ni benda yang kita boleh sentuh, kita boleh pegang. Yang pertama, meraba kemaluan mangsa. Yang kedua, mangsa dipaksa memegang kemaluan penera. Yang ketiga, penembusan faraj, dubur atau mulut mangsa dengan objek jari atau zakar penera. Secara bukan fizikal ni kita tak nampak, kita tak pegang. Okay, yang pertama, stimulasi lisan, percakapan kita. Yang kedua, panggilan telefon lucah. Yang ketiga, eksploitasi lisan atau bukan lisan. Peranan ahli keluarga untuk mengelakkan sumbang mahram. Okay, dekat sini ada 8 peranan. Pendidikan agama, membezakan sentuhan kasih dan nafsu, membaiki status ekonomi, memantau penggunaan media massa, mengasingkan tempat tidur anak yang berlainan jantina, prihatin dan memberi kasih sayang, menentukan batasan perhubungan, memantau pergaulan. Okey, kita tengok satu-satu lah. Pendidikan agama. Mengamalkan nilai-nilai murni, beribadat bersama-sama. Maknanya nilai-nilai murni ni nilai-nilai yang baik lah. Tak menipu, tolong-menolong, jujur, kemudian beribadat bersama-sama. Maknanya kita solat jemaah bersama-sama lah.
Membezakan sentuhan kasih dan nafsu. Apa itu sentuhan kasih dan apa itu sentuhan nafsu? Okay, mengajar kemahiran asertif. Maknanya ibu bapa ataupun orang yang lebih tua perlu mengajar anak-anak kemahiran asertif. Okay, tahu perbezaan dan berani menyuarakan rasa tidak selesa. Okay, ini adalah maksud asertif. Asertif ni keupayaan seorang individu menyatakan apa yang ada dalam fikirannya sama ada positif atau negatif. Maknanya apa yang dia fikir tu, kalau dia fikir positif, dia kena cakaplah benda tu positif. Kalau dia fikir benda tu negatif, dia kena cakap benda tu negatif. Contohnya, okey, pakcik mai belai-belai dia, peluk-peluk dia, lepas tu dia rasa dia benda tu adalah benda yang jahat. Bukan benda yang jahat, benda yang tak betul. Jadi dia kena suarakanlah benda tu. Okey, membaiki status ekonomi, ini maksud dia sediakan sediakan keadaan rumah yang selesa dan selamat. Okay, lagi memantau penggunaan media massa, hadkan masa penggunaan, kawal bahan bacaan atau tontonan di media massa. Macam ibu bapa kena tengoklah apa yang anak-anak buat waktu melayari internet tu. Mana tahu kok tengok filem-filem lucu porno ke. Kadang-kadang kita tak sengaja, kita bukan nak tengok benda tu, tiba-tiba ada iklan main masuk dekat dalam internet, dekat dalam kita punya web yang kita tengok tu. Jadi waktu tu kita janganlah pergi klik benda tu. Kita kena pangkah buang. Okay, mengasingkan tempat tidur anak yang berlainan jantina. Ini kalau anak-anak dah besar, lelaki dan perempuan kena asingkan tempat tidur. Menerima dan menghormati perbezaan jantina. Menjalin rasa tanggungjawab untuk memelihara kehormatan diri. Okay, prihatin dan memberi kasih sayang. Dengan luahan hati ahli keluarga, berkongsi masalah dan pendapat. Okay, yang ni contohnya kalau macam adik tu dia stres ke apa semua kan, dia main luah kat kita, sembang-sembang dengan kita, kita kena dengar lah luahan hati dia. Macam bagi pendapat, bagi nasihat sikit. Jangan kita tiba-tiba, hang ni apalah macam ni, tak boleh lah macam tu. Kita dengar lah apa masalah dia. Menentukan batasan perhubungan, mengamalkan kemahiran asertif, mengetahui hak dan batasan. Maknanya kalau perempuan dia kena tahu hak dan batasan dia macam mana. Kalau tiba-tiba pakcik ke ayah ke mai tiba-tiba peluk kita, tapi bukan peluk yang kasih sayang, peluk yang orang kata apa, yang menggatal tu, kita kena tahulah hak kita macam mana. Okay. Memantau pergaulan, elakkan pergaulan bebas, dan yang kedua mengenali setiap kenalan anak. Kadang-kadang tu mak ayah kita bukan nak busybody, dia nak tahu kita kawan dengan siapa supaya kita tak, orang kata apa, tak terjebak lah dalam benda-benda yang tak elok. Okay, mangsa sumbang mahram boleh melaporkan kes kepada siapa? Kalau berlaku sumbang mahram kepada diri kita, kita jangan buat sengap. Kita boleh laporkan kes ni kepada orang dewasa yang dipercayai. Kita percaya kat mak kita, kalau contohlah pakcik kita nak buat kat kita kan. Kita percaya kat mak kita, kita cakap kat mak kita, kata pakcik nak buat benda tak elok. Polis, hospital, talian kasih. Ni talian kasih ni, kita dial 15999. Lah ni semua orang ada handphone kan. Jadi kita tekan je lah 15999, kita telefon talian kasih, kita habaq apa masalah kita. Kaunselor ni kalau dekat sekolah, kita pergi sembang dengan kaunselor kat sekolah kita. Kita sembang, kita cakap lah apa masalah ni. Nanti kaunselor akan tolong kita. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cara lain untuk mengatasi sumbang mahram. Yang pertama, mengadakan pendidikan keibubapaan dan kekeluargaan. Mak ayah kena pergi belajar lah pasal keibubapaan ni. Memberi kaunseling dan pendidikan
kekeluargaan kepada bekas bersalah. Maknanya yang ini dia pernah melakukan sumber maram. Jadi pihak yang berwajib dia kena bagilah kaunseling dan pendidikan kekeluargaan. Menyediakan perumahan dan kemudahan prasarana yang mampu dimiliki oleh golongan berpendapatan rendah. Yang ini macam rumah tu janganlah mahal sangat. Jadi rumah tu at least kena ada 3 bilik lah. 1 bilik untuk mak ayah, 1 bilik untuk anak lelaki dan 1 bilik untuk anak perempuan. Menguatkuasakan undang-undang seperti Seksyen 376B. Okey, tamat. Okay, bye. Sekian, terima kasih.